Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kami dari kumpulan 1 akan membentangkan berkaitan dengan sosiologi dalam pendidikan. Okey, nama saya Muhammad Nur Farhan bin Ahmad. Saya Syafura binti Syaberi. Saya Umi Farhana binti Abu Hassan. Kami akan membentangkan berkaitan dengan tajuk sebagai seorang guru, bagaimanakah harus anda berperanan bagi mendepani isu dan cabaran-cabaran pendidikan pada zaman milenium ini? Okay. Pengenalan, seiring dengan perkembangan era globalisasi pada masa kini dapat kita lihat banyak transformasi yang telah dilakukan dalam bidang pendidikan yang secara dasarnya telah memberi banyak kebaikan terhadap perkembangan seluruh anggota masyarakat. Okey, namun dapat kita lihat hakikatnya pada masa kini para guru terpaksa memikul lambakan tugas yang semakin bertambah yang memaksa guru untuk melakukan bidang tugas di luar keupayaan mereka. Keadaan ini yang menyebabkan tanggungjawab dan tugas guru menjadi semakin mencabar. Seterusnya kita akan lihat kepada cabaran pendidikan pada zaman milenium. Okey, cabaran yang pertama yang dihadapi oleh guru pada zaman milenium ini adalah cabaran dalam menyesuaikan diri dengan teknologi. Okey, dapat dilihat guru-guru pada masa kini perlu memantapkan diri dengan ilmu pengetahuan yang setara dengan perkembangan era globalisasi yang dihadapi pada masa kini. Jika kita lihat pada zaman dahulu, teknologi dalam bidang pendidikan ini tidak begitu berkembang pesat seperti yang ada pada hari ini, di mana pada masa tersebut pendekatan gaya pembelajaran konvensional telah digunakan, di mana kaedah chalk and talk dan one way communication dan sebagainya. Disebabkan itu, kebanyakan guru-guru tidak berpeluang untuk mendedahkan diri mereka kepada teknologi dalam bidang pendidikan ini. Perkara ini yang telah menyebabkan sebahagian guru kurang mahir ataupun tidak mahir dalam menggunakan teknologi pada hari ini untuk pengajaran. Guru juga menganggap bahawa penggunaan ICT yang semakin canggih pada hari ini merupakan sesuatu yang sukar dan tidak mudah untuk mereka pelajari. Keadaan ini yang menyebabkan guru kurang bersedia ataupun tidak bersedia dalam menggunakan alatan teknologi dalam pengajaran mereka. Okey, apabila berlakunya wabak pandemik yang melanda dunia, keadaan ini memberikan cabaran yang lebih besar kepada guru apabila sekolah terpaksa ditutup dan sesi pelajaran dan pembelajaran terpaksa dijalankan atas talian dengan menggunakan pelbagai medium teknologi. Cabaran yang terpaksa dihadapi oleh guru adalah guru sukar untuk memastikan keberadaan murid sewaktu PDPR berlangsung. Di samping cabaran kepada guru dalam menyesuaikan kaedah pengajaran dengan keperluan dan kesediaan murid kerana tidak semua murid memiliki peranti dan akses internet yang baik. Di sini dapat kita lihat dengan jelas bahawa teknologi ini merupakan satu cabaran kepada guru-guru. Seterusnya, cabaran yang dihadapi oleh guru pada masa kini adalah cabaran dalam masalah disiplin pelajar. Okey, cabaran yang dihadapi oleh guru pada masa ini termasuk isu disiplin dan salah laku pelajar, di mana disiplin ini merupakan satu peraturan atau undang-undang yang bertujuan untuk membentuk para pelajar selari dengan kehendak agama, norma-norma masyarakat dan undang-undang sesebuah negara. Namun, peraturan ini tak mudah diterima oleh sebahagian pelajar yang sering melakukan masalah disiplin ini. Okey, jika kita lihat masalah disiplin dalam kalangan pelajar ini bukan satu perkara yang baru dalam era yang serba moden ini, malah ia sudah berlaku sejak dahulu lagi. Namun, seiring dengan zaman dunia tanpa sepadan dan era cyber ini, masalah disiplin dalam kalangan pelajar menjadi semakin meningkat berikutan tersebarnya budaya-budaya negatif dalam kalangan pelajar. Hal ini disebabkan oleh pemikiran pelajar yang belum matang, menyebabkan mereka dengan mudah terpengaruh ataupun menyerap pengaruh-pengaruh negatif tersebut melalui media sosial dan sebagainya yang mereka lihat. Keadaan ini yang menjadi satu cabaran besar kepada guru-guru untuk menangani masalah disiplin dalam kalangan pelajar. Okey, seterusnya. Okey, kita pergi kepada seterusnya iaitu cabaran tentang pembentukan jati diri murid. Dalam era globalisasi, jati diri murid ini sangat penting dan jati diri murid ini boleh dipengaruhi terutamanya pada peringkat awal perkembangan mereka. Era ini menunjukkan ragam budaya hidup dan pendekatan pemikiran masyarakat pada masa kini. Budaya hidup boleh berubah dan dipengaruhi oleh unsur-unsur ataupun pengaruh luar sekiranya tidak dikawal dengan baik.
Terdapat segelintir anak muda yang gemar meniru budaya asing tanpa mengambil kira ia bersesuaian dengan kehendak agama ataupun tidak. Jadi sekiranya dahulu penjajah hanya menggunakan senjata untuk menguasai seluruh negara, namun pada masa kini pendekatan meruntuhkan jati diri serta moral digunakan untuk menguasai sesebuah negara. Kelalaian ini menyebabkan keruntuhan akhlak generasi muda dan keruntuhan kepada negara. Justru itu menjadi satu cabaran kepada seorang guru untuk membentuk jati diri murid dan memastikan murid tersebut berada di landasan yang betul. Dalam pembentukan jati diri ni, guru perlu menunjukkan satu peranan yang bagus dan menjadi role model yang baik dengan menunjukkan kepribadian yang baik. Okey, seterusnya adalah cabaran bebanan kerja kepada seorang guru. Guru ni diberikan pelbagai jawatan yang bukan sepatutnya dilakukan oleh seorang guru. Contohnya memegang beberapa portfolio dalam sesebuah jawatan kuasa atau memegang sesuatu jawatan yang tidak berkaitan dengan aktiviti pengajaran di dalam kelas. Jadi, perkara ini akan menyebabkan kualiti pengajaran guru sedikit menurun. Selain itu, guru juga terpaksa membuat kerja-kerja pengkeranian seperti membuat minit mesyuarat, mengisi borang. Dengan ini, kerja-kerja ini telah menyebabkan guru mendapat tekanan yang sangat berat dan dapat menjejaskan kualiti pengajaran seseorang guru tersebut. Okey, saya pergi kepada pembentang seterusnya. Okey, seterusnya saya akan membentangkan langkah-langkah untuk menghadapi cabaran. Okey. Yang pertama ialah kurangkan beban guru. Seperti yang kita tahu, guru-guru terbeban dengan kerja-kerja pengkeranian. Oleh itu, sekolah boleh membuat satu inisiatif mengupah penyelia untuk menjaga sesebuah jawatan kuasa tersebut dan melakukan kerja-kerja pengkeranian. Okey. Seterusnya ialah kursus berfokus. Kerajaan boleh menyediakan kursus khas penggunaan teknologi dengan lebih berkesan dan mewajibkan semua guru untuk mengikuti kursus tersebut. Okey, seterusnya komputer, LCD dan internet. Kerajaan juga boleh menyediakan peralatan ini untuk memastikan kelancaran pengajaran dan pembelajaran dan pembelajaran akan menjadi lebih mudah dan menarik. Okey, seterusnya ialah pendedahan isu semasa. Guru-guru juga digalakkan untuk mendedahkan murid dengan isu-isu terkini ataupun isu semasa. Dengan itu, pembelajaran boleh ditingkatkan kualitinya. Okey. Seterusnya ialah kursus separuh masa. Guru-guru dikehendaki berhenti sementara daripada mengajar ketika mengikuti kelas atau KDC. Dengan itu, guru-guru boleh fokus terhadap pembelajaran dan menambah ilmu baru untuk mengajar dengan lebih baik setelah kursus. Okey, seterusnya ialah buku rujukan. Kerajaan juga boleh menyediakan buku rujukan untuk guru dijadikan sebagai rujukan jika menghadapi masalah pengajaran. Contohnya, buku rujukan dua bahasa untuk subjek matematik dan sains. Okey. Selain itu, kerajaan juga boleh memantapkan latihan perguruan, memantapkan kerjaya guru, penambahbaikan persekitaran kerja dan menjaga kebajikan guru. Seterusnya ialah kesediaan guru. Guru juga perlu memantapkan ilmu pengetahuan kerana menjadi guru haruslah lebih kreatif dan positif dan mempunyai etika seorang guru. Okey, kesimpulannya ialah isu dan cabaran pendidikan ini dapat diatasi dengan kerjasama semua pihak iaitu anak-anak, ibu bapa, guru, pihak sekolah dan kerajaan. Semua pihak seharusnya memainkan peranan masing-masing. Pada pendapat saya, sebagai seorang guru, kita haruslah menjiwai peranan kita sebagai guru. Hal ini kerana isu dan cabaran ini dapat ditangani jika kita menghapuskan sikap-sikap yang negatif dan berkira dalam menjalankan tugas. Tidak kurang juga murid-murid dan ibu bapa. Mereka haruslah memberi kerjasama dan memahami tugas serta batas seorang guru. Sekian, terima kasih.